Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Adun Rembia dikatakan didakwa menipu, tidak jujur dan wajar dikenakan tindakan. Tindakan beliau meninggalkan parti UMNO dan tiba-tiba menyertai parti PAS dikatakan telah memberikan padah paling besar kepada beliau dan dijangka akan menamatkan terus karier politik beliau. Adun Rembia tidak jujur, wajar kena tindakan. Tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis, yang menyertai PAS secara senyap-senyap, merupakan penipuan kepada Speaker Dewan Melaka. Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob berkata, selain berniat tidak jujur, Adun berkenan dilihat cuba mengelak dikenakan tindakan kerana melompat parti. Bagaimanapun, dia berdepan dengan tindakan saman sebanyak 100 juta ringgit oleh UMNO kerana dia telah menandatangani aku janji sebelum PRU yang lalu. Ini bermakna dia akan berhadapan dengan tuduhan menipu speaker dan melanggar aku janji parti yang boleh mengakibatkan kerusi Dewan Undangan Negerinya dikosongkan dan diheret ke mahkamah, katanya dalam kenyataan pada Khamis. Terdahulu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani menyertai parti itu secara rasmi dalam sidang akbar di Parlimen pada Selasa. Menurut Taqiyuddin, keahlian Muhammad Jailani yang juga wakil rakyat UMNO itu diterima pada 10 Jun tahun lalu. Taqiyuddin yang juga Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN menjelaskan, keputusan Muhammad Jailani yang digantung keahlian UMNO selama 6 tahun itu tidak dianggap sebagai lompat parti kerana pindaan rang undang-undang Perlembagaan Negeri Melaka pindaan 2023 berkaitan lompat parti hanya diluluskan pada 31 Julai 2023. Namun demikian, ramai netizen dan penganalisis politik bahkan para penggiat undang-undang Malaysia menerangkan bahawa tindakan Muhammad Jailani ini sebenarnya mengundang padah pada diri beliau sendiri. Beliau terlupa banyak perkara. Bukan beberapa perkara, tetapi banyak perkara yang beliau lupa dengan tindakan itu. Antaranya, aku janji 100 juta ringgit yang disaman kalau dia lompat parti. Itu dia lupa. Perkara kedua ialah dia lupa bahawa kalau dia sudah menyertai parti PAS sejak Jun tahun lalu atau sejak tahun lalu sebelum penguatkuasaan Akta Lompat Parti di Melaka, beliau sepatutnya sudah memaklumkan hal itu kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada tarikh tersebut juga supaya beliau boleh dipindahkan kerusi daripada kerajaan kepada pembangkang. Dengan tindakan beliau lupa hal itu telah mengancam, boleh mengakibatkan beliau dituduh menipu Speaker Dewan Undangan Negeri. Bukankah perkara itu sangat serius? Perkara seterusnya yang beliau lupa ialah beliau lupa untuk pindah daripada kawasan pembangkang kepada kawasan kerajaan kepada kawasan pembangkang. Sepatutnya kalau betul beliau sudah jadi ahli PAS sejak Jun tahun lalu, beliau patut duduk bersama dengan PAS dan bukan lagi duduk bersama dengan UMNO kerajaan. Kerana dengan duduk bersama dengan UMNO dan kerajaan itu sudah mengakibatkan beliau mungkin menjadi ejen pemecah belah dalam kerajaan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi, saudara-saudara sekalian, banyaklah perkara yang boleh mengakibatkan kerugian besar, padah besar kepada Adun Rembia ini. Netizen kata, tindakan Taqiyuddin juga mengumumkan Adun Rembia sebagai
tidak lompat parti juga adalah tindakan yang sembrono, kerana kata mereka, siapa Taqiyuddin? Dia hanya Setiausaha Agung PAS, bukannya speaker. Kenapa dia cuba-cuba mau mengambil alih kuasa daripada speaker, keputusan speaker? Semua orang pun tak tahu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Wan Faisal Wan Ahmad Kamal digantung Parlimen selama 6 bulan, ada pula desas-desus yang memohon supaya beliau bukan digantung 6 bulan, tetapi beliau patut digantung 6 tahun. Apakah anda setuju dengan kenyataan itu? Atau anda juga sebahagian daripada netizen yang turut mahu supaya pengajaran lebih besar diberikan kepada Wan Faisal selepas tindakan beliau berani sembrono, tidak teragak-agak membawa usul ataupun membawa perkara perbahasan di Parlimen hanya dengan menggunakan fakta surat layang. Ini adalah satu perkara yang melanggar tata susila, tata etika perbahasan di Parlimen. Kalau itu berterusan, ianya akan menjadi satu perkara buruk terhadap kedaulatan dan juga kehormatan Parlimen itu sendiri. Bayangkan kalau semua ahli Parlimen suka-suka membawa fakta-fakta yang sampah. Orang cakap di Facebook boleh dia guna pakai. Orang guna surat layang dia boleh guna pakai. Semua itu kalau boleh digunakan, nenek kita pun boleh guna. Nenek aku, datuk aku pun yang tak sekolah pun boleh guna. Jadi semua itu adalah sampah, perlu diubah. Selepas ahli Parlimen Macang daripada Perikatan Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung menghadiri sidang Dewan Rakyat, seorang TikTokers meluahkan pendapatnya berkaitan perkara itu. Menggunakan nama Yazid Nur, dia berpendapat sepatutnya lebih ramai lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional digantung daripada menghadiri sidang Parlimen. Patutnya ramai lagi ahli-ahli Parlimen cokia daripada Perikatan Nasional yang cakap merapu dalam Parlimen kena gantung, katanya. Apabila bercakap tentang perkara merapu ini, begitu banyak ahli Parlimen sekarang ataupun ahli Dewan Undangan Negeri sekarang hanya suka menggunakan cakap merapu, suka merapu. Mereka lebih gemar kelihatan popular daripada menggunakan fakta yang tepat dan benar. Hal ini kerana kita tahu perkara yang popular itu banyak sumber dan perkaranya merapu semata-mata. Patutnya, kata TikTokers tersebut, bukan 6 bulan, tapi 6 tahun. Sebab adanya depa dalam Parlimen ini menjadikan Parlimen itu macam pentas Maharaja Lawak. Kesian jugalah aku kat Perikatan Nasional PN ni, katanya. Dahlah 6 orang ahli Parlimen depa sokong Perdana Menteri ke-10. Ini hilang pula seorang 6 bulan, katanya di TikTok. Bagaimanapun, lelaki itu keheranan dengan keputusan berkenan selepas usul itu mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen. Tapi jangan salahkan orang lah. Bila buat undian, 63 orang saja undi yang tak bersetuju. Mana pihak lain, katanya. Dalam hal punya serius macam ini pun, sesama ahli Parlimen Perikatan Nasional pun tak boleh berpakat. Tu pun bukan main nak ambil kerajaan. Bukan main. Serius nak ambil alih kerajaan konon, katanya sinis. Bermula hari ini, Wan Faisal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan susulan dakwaannya mengenai surat layang dikatakan mengandungi maklumat berkaitan dalang sebenar
di sebalik pengambil alihan MAHB Malaysia Holding Berhad. Usul berhubung penggantungan Wan Ahmad Faisal dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Dr. Azalina Othman Said. Keputusan itu diumumkannya di Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul selepas usul berkenaan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dengan 110 ahli parlimen bersetuju dan 63 tidak bersetuju selepas undi belah bahagi dijalankan, manakala 3 tidak mengundi dan 46 tidak hadir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya dengan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia yang panas dan luar biasa. Hari ini disahkan Adun Rembia kena sedia bayar denda 100 juta ringgit Malaysia. Ada netizen kata padan mukalah kepada orang yang berani-berani mahu menggegar atau mahu cuba menghuru-harakan kestabilan politik Malaysia. Tindakan Adun Rembia membuat kejutan dengan menyertai masuk ke parti PAS mengundang pada. Apabila mungkin beliau secara sengaja atau tidak sengaja lupa atau memang pura-pura lupa bahawa dia terikat dengan janji denda RM 100 juta dalam parti UMNO. Saudara-saudara sekalian, mungkin dia lupa atau mungkin dia cuba untuk mahu menguji sejauh mana ikatan RM 100 juta denda itu boleh memberi padah kepada beliau selepas beliau lompat parti. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menasihatkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis supaya sedia membayar denda 100 juta ringgit kepada UMNO atas tindakannya melompat ke parti lain. Beliau berkata, ia susulan perjanjian dan aku janji ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda itu kerana mengkhianati parti. Untuk makluman kamu semua, pada pilihan raya PRU baru-baru ini, Barisan Nasional telah mengambil langkah seperti langkah PKR Amanah DAP yang mana telah membuat aku janji kepada semua calon yang akan mewakili parti menggunakan logo parti tersebut. Sesiapa ahli parti tersebut yang melanggar, aku janji kalau menang pilihan raya, dicalonkan pilihan raya, kalau mereka lompat parti, mereka kena membayar sebahagian ataupun membayar sesuatu denda dalam bentuk uang tunai kepada parti. Dan ini sudah berlaku dan ada duluan yang menang di mahkamah, yaitu kes Zuraida Kamarudin. PKR menang dengan jumlah 10 juta ringgit. Tapi UMNO lagi kuat, dahsyat, ngeri dendanya. Bukan sekadar 10 juta ringgit, tetapi 100 juta ringgit. Dengan adanya duluan dalam kes Zuraida Kamarudin, saya yakin Adun Rembia ini tidak akan terlepas sama sekali kerana mahkamah sudah ada duluan. Tambahan pula, kes Adun Rembia ini kelihatan memang akan menyebelahi UMNO. Kalau benar dia telah pun menyertai PAS sebelum akta anti lompat parti diwujudkan, dikuatkuasakan di Melaka, beliau sepatutnya sudah memaklumkan hal tersebut kepada Speaker Dewan Undangan Negeri. Tetapi beliau tidak berbuat demikian pada waktu itu. Ini meragukan dan kelihatan seperti menipu Speaker Dewan Rakyat.
Dewan Undangan Negeri Melaka. Selain daripada itu, tindakan tidak memaklumkan itu juga telah menyebabkan beliau duduk sepanjang waktu persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka di blok kerajaan. Maknanya beliau memang sah sebagai ahli kerajaan. Tiada bukti yang kukuh menunjukkan beliau adalah pembangkang sudah keluar parti masuk PAS pada waktu tersebut. Kelihatan beliau duduk di kerajaan bersama UMNO. Jadi dengan bukti bertulis kehadiran dan tempat duduk itu, ini menjadikan beliau semakin parah. Akmal Saleh juga berkata, ia susulan perjanjian yang ditandatangani oleh semua calon BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda itu kerana mengkhianati parti. Jailani kena ingat ketika pilihan raya negeri PRN 2021, semua calon Barisan Nasional yang ada menandatangani perjanjian antaranya, kalau kita lompat parti, kita boleh didakwa dan dikenakan denda RM 100 juta ringgit. Saudara, kalau Jailani kata dia tidak lompat parti mengikut undang-undang lompat parti Melaka, yang dia kena pastilah undang-undang perlembagaan parti itu sendiri, parti UMNO. Kalau perlembagaan ataupun undang-undang kerajaan negeri Melaka tidak dapat mengenakan Jailani sebagai lompat parti, yang dapat mengenakan beliau pastilah parti UMNO. Kerana apabila dia pindah saja daripada UMNO, itu sudah 100% sah lompat parti. YB Jailani sudah boleh cari tin simpanan banyak-banyak untuk bayar UMNO 100 juta ringgit sebab kamu menang tiket UMNO tapi melompat keluar parti, kata Akmal Saleh yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri selepas menutup sambutan Hari Zoonosis Sedunia Peringkat Negeri di Zoo Melaka di sini hari ini. Turut hadir Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Ruzita Mustafa dan Penolong Pengarah Zoo Melaka Nurul Ashikil Zulkarnain. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu kenyataan berkata, setiap ahli parlimen, wakil rakyat UMNO dan Barisan Nasional terikat dengan perjanjian dan aku janji yang ditandatangani di hadapan pesuruh jasumpah membabitkan bon sebanyak 100 juta ringgit Malaysia. Katanya, sebarang pelanggaran perjanjian itu menyebabkan mereka wajib membayar 100 juta ringgit kepada parti. Selasa lalu di Kuala Lumpur, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS berkuat kuasa Jun tahun lalu. Muhammad Jailani menang pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR. Beliau antara 4 adun Pakatan Harapan yang melompat menyokong BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada tahun 2020. Beliau dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili BN pada pilihan raya PRN 20 November 2021. Mengulas lanjut, Dr. Akmal Saleh yang juga adun Merlimau menolak dakwaan Jailani kononnya UMNO menang besar pada PRN lalu disebabkan tindakan beliau menarik sokongan terhadap pentadbiran PH ketika itu. Kata Akmal Saleh, saya nak beritahu Jailani sebenarnya bukan sebab kamu seorang UMNO menang besar pada PRN Melaka. Kerana sebenarnya sebab kamulah kerajaan negeri runtuh. Kamulah yang membawa kemusnahan. Saya cabar dia kalau betul-betul anak jantan supaya kita buat pilihan raya kecil PRK dan kita bertanding sebagai anak jantan. Cuma saya risau disebabkan suka melompat, PAS pun tak mencalonkan dia nanti, katanya. Sekian untuk kali. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan besar daripada Mahathir Mohamad. Kita semua digemparkan dengan laporan Tun Mahathir kembali dimasukkan ke IJN. Selepas baru sahaja meraihkan hari lahir beliau yang ke-99, Malaysia digemparkan dengan berita duka cita apabila Mahathir disahkan dimasukkan ke IJN untuk menerima rawatan jantung sekali lagi. Netizen ada yang mula menangis, ada yang mula sedih, ada juga yang mula menitipkan doa supaya kesakitan maupun penderitaan yang dialami oleh Tun Mahathir ini dipermudahkan dan berakhir. Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan menerima rawatan di Institut Jantung Negara sejak 15 Julai lalu. Bekas Perdana Menteri itu yang menyambut ulang tahun ke-99 pada 10 Julai lalu, kini dirawat di IJN kerana batuk. Perkara itu disahkan pembantunya, Sufi Yusuf. Lapor Awani memetik Bloomberg. Mantan pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu sering mendapatkan rawatan di IJN sejak beberapa tahun lalu disebabkan beberapa penyakit termasuk serangan jantung. Kali terakhir Mahathir dimasukkan ke IJN adalah pada 26 Januari lalu, iaitu selama hampir 2 bulan. Sepanjang tempoh itu, beliau menerima rawatan jangkitan dan pemerhatian. Saudara-saudara sekalian, berita yang duka cita ini memang membuatkan kita semua luluh hati. Bayangkan Tun Mahathir Mohamad yang sudah mencecah 99 tahun ini, yang kalau dia adalah seperti keluarga kita, sudah terlalu uzur, tua. Dan kita lihat memang itu adalah membuatkan kita semua luluh hati. Tak dapat dibayangkan bagaimana keadaan peritnya penderitaan Tun Mahathir yang sudah mencapai 99 tahun itu. Sedangkan kita yang masih muda, kalau sakit dan dimasukkan ke dalam ward, bilik rawatan pun sudah sengsara. Apakah pula Tun Mahathir yang sudah mencecah 99 tahun ini? Sehingga ramai netizen yang memberikan nasihat supaya Tun Mahathir segera melupakanlah dunia politik, dunia pentadbiran dan dunia yang fana ini. Mereka kata cukuplah Tun Mahathir sibuk dengan dunia. Mereka menasihati Tun Mahathir supaya mulalah untuk memikirkan akhirat semata-mata. Jangan lagi sibuk nak komplain sini sana, nak memikir sini sana. Mereka kata sudah tiba waktunya Tun Mahathir rehat sepenuhnya. Bukan rehat separuh-separuh, tapi rehat sepenuhnya. Kerana kata mereka dengan usia yang sudah 99 ini, sudah waktunya untuk menjengah muhasabah diri. Sebelum saya selesai memberikan laporan ini, mohon kiranya kepada semua kawan-kawan, rakan-rakan penonton sekalian, untuk berikan komen dan doa. Doa yang baik-baik saja kepada Tun Mahathir. Walaupun anda mungkin memusuhi Tun Mahathir, walaupun anda mungkin tidak menggemari style Tun Mahathir, walaupun anda mungkin bukan penyokong Tun Mahathir pada waktu ini, adalah baik untuk anda turut berdoa, menyampaikan doa untuk beliau. Kerana tidak salah mendoakan orang yang pernah berjasa kepada negara Malaysia. Bagaimana sekalipun anda tidak menyukai Tun Mahathir, ternyata dia adalah pemimpin negara yang tidak dapat disangkal jasa baik dan pengorbanan beliau kepada Malaysia.
Sekian dulu, semoga Tun Mahathir dipermudahkan urusannya. Bye-bye. Salam sejahtera. Disangkakan Adun Rembia sudah boleh senyum lebar apabila diterima masuk parti PAS. Rupa-rupanya beliau bakal hilang kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia. Jailani mungkin hilang kerusi Dewan Undangan Rembia. Ada yang kata kalau begitu beliau mungkin akan mengenakan tindakan undang-undang. Tapi ini rupa-rupanya yang berlaku. Datuk Muhammad Jailani Khamis kemungkinan besar akan hilang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Rembia di Melaka. Jika gagal membuktikan kemasukannya dalam PAS pada Jun tahun lalu. Ini kerana beliau sebelum ini pernah menafikan penyertaannya dalam parti lain dan hanya dikenakan tindakan penggantungan oleh UMNO. Penganalisis politik Dr. Mazlan Ali berkata, agak sukar untuk membuktikan Jailani sudah menyertai PAS kerana kenyataan yang diberikannya sebelum ini agak bercanggah. Malah katanya, Muhammad Jailani juga tidak memaklumkan mengenai perkara itu kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Melaka serta tidak menukar tempat duduk di blok pembangkang. Pada pendapat saya, bagi kes Adun Rembia ini, kerusi itu berkemungkinan akan diisytiharkan kosong. Dia akan hilang kerusi kecuali dia dapat buktikan dia memang masuk PAS sebelum akta anti lompat parti itu dikuatkuasakan. Sebenarnya, jika betul dia sudah keluar parti sebelum penguatkuasaan akta itu, sepatutnya dia maklumkan kepada Speaker kerana dalam rekod Dewan Undangan Negeri, Muhammad Jailani ini masih UMNO. Jika pada ketika itu dia isytiharkan dan buat surat kepada Speaker, dia akan selamat. Tidak perlu kosongkan kerusi, katanya ketika dihubungi hari ini. Kemarin, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan penyertaan Muhammad Jailani dalam PAS sejak Jun tahun lalu. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan Muhammad Jailani pada 10 Jun tahun 2023. Katanya, dengan perkembangan itu, komposisi Dewan Undangan Negeri Melaka kini dianggotai 3 wakil pembangkang, meningkat seorang berbanding pilihan raya negeri Melaka pada tahun 2021. Malah Taqiyuddin turut menyanggah kemungkinan Muhammad Jailani perlu mengosongkan kerusi, memandangkan kedudukannya sebagai Adun Rembia tidak tergugur kerana penyertaan ke dalam PAS dibuat sebelum pindaan perlembagaan Melaka dilakukan. Muhammad Jailani sebelum ini menang dalam pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR dan beliau antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac tahun 2020. Beliau dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN 20 November 2021. Dalam pada itu, Mazlan berkata agak sukar untuk mempertahankan kerusi berkenan kerana sekiranya terdapat bukti yang diberikan, ia berkemungkinan boleh diragui. Misal kata menjadi ahli PAS dan ada surat, tetapi surat itu boleh backdated. Orang lain boleh buat macam-macam. Salahnya adalah dia tidak memaklumkan kepada Speaker dan ia ibarat tidak sahlah. Sama macam kalau kita menikah di Siam. Walaupun ia tidak salah dan halal, tetapi dalam undang-undang di Malaysia ia tidak sah. Mereka ini kena denda dan daftarkan kembali perkahwinan mereka di sini. Jika Speaker boleh buat keputusan, jadi Speaker boleh buat keputusan sebab dia tidak dimaklumkan dan tidak tahu mengenai keahlian itu.
Kerana dalam rekod speaker itu sendiri, Muhammad Jailani ini masih UMNO katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu dapatan dan kupasan yang pastinya membuatkan anda terkejut dengan sikap Azmin Ali. Sebelum ini, Azmin Ali sebagai pembuka kepada bicara dan supaya anda dapat memahami plotnya, sebelum ini Azmin Ali ialah ahli PKR dan beliau adalah orang penting dalam PKR. Jawatan beliau di PKR bukan calang-calang. Beliau ialah timbalan Presiden Parti PKR, orang nombor 2 di PKR, yang mana pastinya beliau mengimpikan untuk menjadi ahli nombor 1 dalam PKR untuk dapat menggantikan jawatan Anwar Ibrahim kalau sudah tiba waktunya. Tetapi kerana ketidaksabaran, kata netizen, mereka mengandaikan ketidaksabaran Azmin Ali menjawat jawatan pengerusi ataupun presiden PKR, akhirnya beliau bertindak mengkhianati parti PKR yang telah mengangkat nama beliau, telah menjadikan beliau orang besar, telah menjadikan beliau dikenali di seluruh Malaysia. Akhirnya beliau khianati. Dan kini Azmin Ali bersama dengan Pakatan Perikatan Nasional dan kini bersama dalam Parti Bersatu. Tak sampai 3-4 tahun bersama dengan Parti Bersatu, dan yang lebih menggembirakan Azmin, tak sampai 3 tahun pun beliau kini mempunyai jawatan yang bukan calang-calang dalam Parti Bersatu. Tetapi nampaknya menurut apa yang kita dapat sumber Harapan Diri ini, nampaknya sikap Azmin Ali tidak berubah apabila beliau tetap diandaikan mengimpikan jawatan tinggi semata-mata. Tak sanggup downgrade diri, Azmin didakwa tolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Diberi peha nak kepala, diberi betis nak peha pula. Menjelang pemilihan Bersatu Oktober ini, Datuk Seri Azmin Ali dilapor menolak tawaran Presiden parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi jawatan Setiausaha Agung. Azmin yang merupakan Ketua Bersatu Selangor itu memaklumkan beberapa ketua bahagian Bersatu Negeri berkenan penolakan tawaran tersebut, lapor FMT yang memetik sumber. Azmin dengan penuh prinsip menolak jawatan berkenan dan mahu fokus kepada Perikatan Nasional Selangor yang diketuainya dalam misi menawan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Namun, ada juga desas-desus mengatakan Azmin tak sanggup downgrade dirinya daripada menang timbalan Presiden PKR untuk jawatan Setiausaha Agung, kata sumber itu kepada FMT. Maknanya sumber ini cuba menjelaskan bahawa Azmin Ali sebenarnya mengimpikan sekurang-kurangnya menjadi orang nombor 2 dalam Parti Bersatu, iaitu menjadi timbalan Presiden. Takkanlah dia downgrade pula kan? Dulu dia timbalan Presiden PKR. Kini dia hanya jadi Setiausaha Agung pula. Pada 13 Julai lalu, Bersatu memperkenalkan 5 barisan pemimpin tertingginya menjelang pemilihan parti itu Oktober depan. Setiausaha Agungnya sekarang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akan dinaikkan pangkat ke jawatan timbalan Presiden. Parti itu turut mencadangkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Dr. Rajijuddin untuk dilantik sebagai Naib Presiden, manakala Azmin dicadangkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Saudara, kalau betul apa yang dilaporkan di Harapan Daily ini, tak sanggup downgrade menjadi punca Azmin menolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu, maka benarlah kata netizen, dia sukar untuk meninggalkan sikap lama, yaitu menginginkan, mengidamkan sesuatu yang lebih besar. Betul jugalah kan, kalau ikut betul, Azmin Ali ini dulu bukan calang-calang. Dia ialah timbalan Presiden.
bukan sekadar naik presiden, bukan sekadar Setiausaha Agung. Beliau timbalan presiden yang mana boleh menggantikan presiden pada bila-bila waktu kalau nak bertanding. Tapi tiba-tiba pula hanya ditawarkan sebagai Setiausaha Agung bersatu. Ada yang kata tak mahu bersyukur kah sudah diberi jawatan. Kamu tu orang baru dalam parti bersatu, kata mereka. Kenapa tak sanggup menunggu ke? Kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda semua untuk isu kali ini? Adakah dengan ini Azmin Ali akan pindah lagi? Itu soalannya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.